Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu Azlina dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. So, hari ini cikgu nak memperkenalkan tiga unsur seni yang basic saja. Yang pertama ialah jalinan, yang kedua ruang dan yang ketiga adalah warna. Okey, lagi tiga. Sebelum ni cikgu dah pernah perkenalkan garisan, rupa dan bentuk. Okey. So sekarang kita tengok apakah tiga unsur seni yang akan kita pelajari. Okey, so sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenal pasti satu daripada dua jenis jalinan. Okey, mengenal pasti satu daripada dua bahagian ruang, dan yang ketiga mengenal pasti dua daripada tiga kumpulan warna. Okey, so ada tiga objektif kita lah pada hari ini. Okey, so seterusnya kita pergi kepada jalinan. Apa itu jalinan? Okey, jalinan ini merupakan kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Okey, permukaan sesuatu benda seperti kesan pada permukaan kulit durian, kulit rambutan, tapak kasut, kulit kayu, bulu kucing, belang pada harimau dan lain-lain. Okey, itu adalah jalinan. Jalinan ni maknanya corak lah yang ada pada sesuatu permukaan. Okey, sama ada permukaan tu rata ataupun tidak rata. Okey, itu adalah jalinan. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, jalinan ini terbahagi kepada dua. Satu jalinan sentuh, satu lagi jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh ni maknanya kita boleh sentuh. Okey, dia punya corak tu kita boleh sentuh. Ini merupakan kesan permukaan yang dapat dilihat dan dirasa melalui sentuhan. Seperti permukaan batu, kulit kayu, kulit kerang. Okey, semua kita boleh sentuh. Dan kita nampak dia punya jalinan. Okey, corak dia kita nampak dan kita boleh sentuh setiap satu jalinan dan corak yang ada pada permukaan itu. Okey. So kita boleh sentuh kulit kayu, kita boleh sentuh kulit kerang, so kita boleh rasa dia punya corak dia tu macam mana, dan kita boleh rasa permukaan batu tu ada kasar dan corak dia macam mana. Okey, itu adalah jalinan sentuh. Okey, jalinan tampak pula ialah merupakan kesan jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa. Okey, yang ini corak dia nampak tapi kita tak dapat rasa. Okey, kita tak tahu tekstur dia tu macam mana. Rasa jalinan dia kita tak dapat rasa. Kita nampak corak dia. Okey. So ini melalui sentuhan seperti sayap rama-rama. Okey, sayap rama-rama tu kita nampak corak kan, tapi kita tak boleh sentuh. Kita boleh sentuh, tak ada rasa, corak dia tak ada rasa. Okey, boleh sentuh. Kita ada kulit tembikai. Kulit tembikai pun kita nampak dia ada corak kan. Corak menjalur ke bawah tu. Itu adalah corak. Itu maknanya jalinan dia lah. So corak tu kita boleh nampak. Tapi kita tak dapat rasa sentuhan tu. Sentuhan corak tu kita tak dapat rasa. Okay? Kita hanya boleh rasa surface satu permukaan saja. Okay. Kertas pembalut hadiah. Okay, sama juga. Okay, kita nampak dan kita tak boleh rasa dia punya jalinan. Okay. Kertas dinding, corak tekstil dan sebagainya. Okay. So jalinan tampak ni, kita nampak dia punya jalinan tapi kita tak boleh rasa dia punya jalinan. Okay, nampak saja. Ini especially dalam gambar lah. Okay. So seterusnya, okay, kita cikgu bagi contoh lah. Jalinan sentuh ni macam mana, jalinan tampak ni macam mana. Okay. Jalinan tampak ni kamu nampak tak? Jalinan corak dekat tembikai ni, corak yang berjalur ni, itu adalah jalinan. Tapi kita tak boleh rasa jalinan tu. Okay. Kita hanya boleh sentuh tapi tak boleh rasa. Okay. Sentuh kita boleh, rasa tekstur jalinan tu kita tak boleh. So nampaklah jalinan tampak. Hanya nampak saja, rasa tak boleh. Okey, jalinan sentuh yang ini kita boleh sentuh dan kita boleh nampak. Okey, dia punya jalinan tu kita boleh rasa. Okey, tajam. Okey, jalinan dia bentuk-bentuk segitiga tu kita nampak. Okey, kita boleh sentuh. Okey, so itu adalah dua contoh jalinan. Okay, seterusnya,
fungsi jalinan ni pula, yang pertama adalah untuk pengaliran air dan udara. So pengaliran udara ni, air dan udara ni maksudnya macam jala. Jala kan dia ada corak, lubang-lubang kan. So untuk pengaliran air dan udara lah. So ini kita contoh dia jala, okey. Sebagai hiasan, hiasan lah. Kita buat sunaman ke, okey, kita buat corak dinding ke, okey. Sebagai penyamaran, ini penyamaran ni haiwan lah, okey. So dia nak melindungi daripada musuh, so dia akan bertukar corak pada badan dia, jalinan pada badan dia akan bertukar, okey, mengikut situasi. Yang keempat adalah menahan geseran. So menahan geseran ini selalunya tapak kasut lah, okey. So tapak kasut dia ada jalinan, okey, ada corak kat bawah tapak kasut tu, supaya kita boleh tahan daripada licin untuk jatuh daripada permukaan yang licin. So sebab tu kita ada corak di tapak kasut. Okey, itulah dinamakan menahan geseran. Okey. So seterusnya kita tengok contoh penghasilan karya berjalinan tampak. Okey, daripada jalinan tampak ni, macam mana terjadinya jalinan tampak ni daripada teknik-teknik yang kita akan lakukan lah. Ini adalah salah satu teknik dia, iaitu ikatan dan celupan. Teknik ni, ikatan dan celupan ni, kita ada satu helai kain dan kita celupkan di dalam warna dye dan kita ikat dia, okey, supaya dia jadi satu corak. Okey, so corak itulah dinamakan jalinan. So jalinan itu adalah jalinan tampak. Okey, sebab kita tak boleh tengok, kita tak boleh rasa dia punya jalinan. Okey, kita hanya boleh nampak sahaja. Okey, yang kedua adalah capan. Capan ni kita menggunakan cap. Okey, sama ada tangan kita ke ataupun sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, kita potong, kita letakkan dalam warna dan kita cap atas kertas. Okey, kita nampak corak, kita boleh jadikan dia satu jalinan. Okey, so tapi jalinan itu hanya boleh nampak saja, tak boleh rasa tekstur dia macam mana. Okey, so sebab itu dia adalah karya berjalinan tampak. Okey, yang ketiga batik. Batik pun sama, kita nampak tekstur, kita nampak dia punya jalinan dalam batik tu, kita nampak corak dalam batik tu, tapi kita tak boleh sentuh, kita tak boleh rasa, boleh sentuh tapi tak boleh rasa dia punya corak tu. Okey, kita hanya boleh nampak satu permukaan saja, okey, permukaan yang rata saja. So corak kita nampak, kita tak boleh rasa dia punya jalinan. Okey, yang keempat iaitu lukisan dan catatan. Lukisan dan catatan ni kita lukis, kita warnakan. Okey, sama juga. Kita tak, dia ada boleh nampak jalinan, tapi kita tak boleh nak sentuh jalinan itu dan rasa tekstur jalinan tu. Okay, paulaman pun sama. Kita ambil satu kertas, kita ada satu bekas yang ada berisi air dan juga minyak warna. Okay, so kita letakkan kertas itu dan selepas beberapa saat kita angkat. So kita keringkan kertas tu. So dia akan jadi satu corak atas kertas tu. So bergantung pada warna yang kita gunakan. Okay, so makna itu adalah jalinan. Kita nampak jalinan dia tapi kita tak boleh rasa tekstur jalinan tu. Okay, dia punya jalur jalinan tu kita tak boleh rasa. Okay, gosokkan. Gosokkan pun sama. Gosokkan ini kita menggunakan permukaan yang tidak rata lah. Macam-macam sekarang ni gosokkan. Okay, gosokkan duit shilling, batu bata ataupun permukaan yang tidak rata, cermin, macam-macam lah. Okay, so itu adalah gosokkan. Kita nampak corak gosokkan tu, tapi kita hanya rasa macam tu je lah, sepermukaan saja. Kita tak dapat rasa tekstur gosokkan itu, dia punya jalinan tekstur tu kita tak dapat rasa. Okay, itu adalah jalinan tampak. Okey, seterusnya kita pergi pada jalinan sentuh. Okey, jalinan sentuh ni pula dia punya hasil karya dia adalah sulaman. Okey, kaedah sulaman. Yang kedua, sulam ni menggunakan benang sulam tu. Okey, benang sulam tu kita sulam lah. Sulam tu kita boleh rasa. Okey, kita boleh rasa sebab dia timbul. Okey, bunga corak tu semua kita boleh rasa dia timbul.
Okay, anyaman pun kita boleh rasa sentuhan. Okay, melalui sentuhan kita boleh tengok dia punya corak tu 4 segi ke 3 segi ke. Anyaman ni tika lah. Okay, selalunya tenunan ini adalah kain. Tenunan kita boleh rasa sentuh je tekstur jalinan itu, dan collage pun sama. Collage ni kita gunting kertas, warna dan kita tampal. So kita boleh rasa bentuk yang kita corakkan tu, okey, jalinan yang kita buat tu daripada collage tu kita boleh rasa, okey. Itu adalah jalinan sentuh. Okey, seterusnya kita pergi pada ruang. Okey, tadi dah jalinan, so sekarang kita pergi ke ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang terdapat dalam sesuatu objek ataupun jarak yang ada pada di antara kedua-dua objek dalam sesebuah karya seni. Okey, maknanya ruang ini kawasan kosong yang terdapat dalam satu objek. Okey, dalam satu objek tu kita ada satu ruang kosong. So itu adalah nama dia ruang. Ruang mudah diwujudkan dengan menggunakan garisan grid perspektif. Okey, kita ada satu ini, kita akan belajar selalunya cikgu akan ajarlah macam mana nak buat ruang ni lah. Ruang ni agak sukar sikit lah sebab untuk kita nak hasilkan. Okey, sebab dia perlu nampak sudut, ada sudut-sudut yang berbeza angle dia tu. Okey, seterusnya so ini adalah contoh ruang. Ruang terbagi pada dua, iaitu ruang terbuka. Okey, ruang terbuka, so kita boleh tengok kat sini ruang terbuka maknanya maknanya pemandangan lah, kawasan terbuka, kawasan di luar, tidak dalam kawasan rumah. Okey, bukan rumah lah, maknanya bukan di dalam kawasan tertutup. Okey, ruang terbuka ni bebas. Okey, so kita ada sebab tu kita guna ada garisan perspektif tu, sebab kita nak nampakkan yang dekat ini besar, yang jauh itu kecil. Okey, itulah adalah membezakan ruang tu, perlunya garisan perspektif tu. Okey, yang kedua iaitu ruang tertutup. Ruang tertutup ni dalam rumah ke, dalam pejabat ke, dalam bilik ke, dalam dewan, itu adalah ruang tertutup. Okey, kita tak nampak yang kat luar. So dia ada sekatan dinding, okey, kiri kanan. So yang itu pun dikira sebagai ruang lah. So dia ada juga garisan perspektif dia, daripada mana sudut ni, sudut jauh, nampak jauh lain, sudut kiri jauh lain. Okey, sebab itu kita ada garisan perspektif. Okey, so seterusnya, okey, kita dah pergi dua tadi, jalinan. Lepas tu kita dah pergi ruang. So sekarang kita pergi pada warna. Okey, ini adalah unsur asas seni yang ke-6 lah. Yang ke-6 yang terakhir, warna. So 3 kita dah belajar sebelum tu, dan kita belajar hari ini adalah 3 lagi. Okey, warna memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana yang tidak bosan. Okey, maknanya warna ni penting terutama kalau dalam rumah, kawasan ruang yang tertutup macam rumah, so kita perlukan warna yang menimbulkan emosi. Okay, jangan ambil warna yang garang-garang tu menyebabkan kita rasa macam tak sedap lah, memata memandang. Okay. Warna dapat menunjukkan perasaan seseorang pelukis semasa menggunakan jenis-jenis warna dalam penghasilan lukisan. Okay. So orang seni ni dia memainkan warna ni adalah main peranan. Okay. So bagi dia warna melambangkan emosi dia. Okay, warna merupakan elemen yang amat penting dalam bidang seni visual. Okay, sangat penting sebab tu dalam seni kita perlu menggunakan warna dengan betul dan mewarna dengan betul. Okay, mewarna dia ada tone. So nak cantik warna mesti ada tone. Okay, so kita tengok seterusnya warna apa warna terbahagi kepada warna asas warna asas ataupun primer. Warna asas ni semua orang mesti tahu. Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Okay. So merah warna asas biru dan kuning. Hijau bukan warna asas. Hijau bukan warna asas. Okay. So warna asas primer. Warna sekunder, okay, warna kedua, okay, sekunder ni warna kedua, maknanya campuran dua warna sahaja daripada warna-warna asas.
Maknanya biru campur merah, merah campur kuning ataupun biru campur kuning, merah. Macam itulah dua warna asas dicampurkan akan menjadilah warna sekunder. Okey, contoh biru campur kuning akan jadi warna apa? Biru campur merah akan jadi warna apa? Merah campur kuning akan menjadi warna apa? Merah dengan kuning akan jadi warna orange. Orange itu adalah warna sekunder. Okey, merah dan biru akan jadi warna purple. Purple itu adalah warna sekunder. Okey, biru dan kuning akan jadi warna hijau. So, hijau itu adalah warna sekunder. Okey, so faham So, dua warna asas yang dicampurkan jadilah warna sekunder. Warna tertier pula, warna yang ketiga, dihasilkan dengan mencampurkan satu warna primer, maknanya merah, dan satu warna sekunder. So, merah campur dengan purple. Tadi purple kan. Merah campur biru jadi purple, jadi sekunder. So, yang purple campur dengan merah, so akan jadi warna tertier. So, ini warna yang berdekatan pada roda warna. Okay. So, ini asas lah. Yang ini tiga ni sekolah rendah. Asas ini perlu faham. Okay. Tiga benda warna ni. Tiga warna ni. Masuk sekolah menengah dia ada banyak, ada lagi dua. Dia ada lagi dua warna. So bahagian warna ni ada lagi tambah lagi dua. So untuk sekolah rendah asas dia tiga ni lah. Yang penting mesti tahu. Ini yang tiga ni mesti tahu. Okey, seterusnya kita tengok roda warna. Inilah dia roda warna. Okey, kita akan pakai roda warna ni. Ingat sampai sekolah menengah lah. Sekolah menengah pun akan pakai roda warna ni. Okey, yang pertama kita tengok tadi primer. Okey, primer warna asas kan. Merah, biru, kuning. Okey, sekunder. Merah campur biru jadi sekunder. So, dua warna primer, warna asas dicampurkan, so dia akan jadi warna sekunder. Okey, warna sekunder, warna sekunder ni, purple ni, okey, so ditambah dengan warna primer, asas, so dia jadi warna tertier. Okey, macam tu. Warna merah, warna asas campur dengan warna sekunder, warna purple ni, so dia akan jadi warna tertier. So, purple juga tapi terang sikit lah. Okey, sama juga macam ni. Saya seperti itu. Sekunder, okey, warna sekunder nak jadikan dia warna tertier. So, sekunder ni akan campur dengan warna primer merah. So, dia akan jadi tertier orange kat sini. Macam tu lah. Okey, so ini adalah roda warna. So, roda warna ni perlu kita ingat lah, pegang lah sampai sekolah menengah. Sebab ini senang, kita nak tahu warna tertier apa, warna sekunder apa, warna primer tu apa. Okey, so setakat ni kita dah ada 3 dah, kita dah belajar tadi. Cepat kan? So 3 saja. So asas saja, cikgu tunjuk yang asas saja, okey. Sebab yang asas ini perlu kamu tahu. Sebab kalau tak tahu asas, macam mana kita nak pergi yang second step, okey. Maknanya macam mana kamu nak melukis, macam mana kamu nak mewarna, macam mana kamu nak menghasilkan karya-karya yang bagus-bagus, okey. So maknanya kita perlu tahu asas dulu ya. Kita perlu tahu unsur seni dulu. Okey, seterusnya kita pergi pada uji minda. Okey, so uji minda kita lah, apa yang kita belajar pada hari ini ialah apakah maksud jalinan tampak? Okey, jalinan tampak ni ialah jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Okey. Namakan dua jenis ruang. Okey, tadi ruang satu adalah ruang terbuka dan ruang yang kedua adalah ruang tertutup. Ruang tertutup ni adalah satu kawasan lah. Dalam rumah ke, dalam dewan, dalam bilik, itu tertutup. Okey, ruang terbuka ni ada kat luar lah. Kawasan luar rumah tu lah, ataupun kawasan luar sekolah ke, kawasan luar mana-mana sajalah yang tidak tertutup, dia dipanggil kawasan ruang terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan warna sekunder? Okey, warna sekunder tadi campuran dua warna sahaja daripada warna-warna asas. Dua warna asas. Warna asas tadi adalah biru, merah, kuning. So campur dua tu, so dia akan jadi warna sekunder. Okey, so itu yang kita belajar hari ini. 3 benda saja, iaitu jalinan, ruang dan warna. So kita tengok kesimpulan.
Okey, so kita sampai pada kesimpulan. So, kesimpulannya, apakah yang kita belajar pada hari ini ialah kita belajar jalinan, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Okey, yang kedua kita belajar ruang. Ruang terbuka dan juga ruang tertutup. Yang ketiga, kita belajar warna, warna asas, warna sekunder dan warna tertier. So, ketiga-tiga ini adalah unsur seni. Okey, yang unsur seni yang telah yang perlu kamu tahu, sebab daripada yang asas inilah kamu boleh hasilkan lukisan yang terbaik. Okey, kamu boleh hasilkan karya-karya seni yang terbaik. Okey, bukan setakat lukisan, karya seni yang lain pun sama. Okey, memerlukan keenam-enam unsur yang telah saya ajar sebelum ini. So, 3 saya dah ajar sebelum ni, iaitu garisan, rupa dan bentuk. Dan hari ini saya tambah lagi 3, jalinan, ruang dan warna. Okey, semoga okey, kamu fahamlah apa yang cikgu sampaikan hari ini. Okey, so kita sampai, okey, kita sudah sampai. Dan terima kasih tu maknanya sampai hujung lah. So sampai hujung. So terima kasih pada murid-murid yang mendengar video cikgu ini. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan dapat memberikan manfaat lah pada kamu semua. So jangan serik, jangan bosan belajar. Ini adalah maknanya pembelajaran seni ini orang kata memberikan kamu satu keseronokan, okey, menghilangkan rasa bosan. So senilah mata pelajaran yang bagus untuk kamu ikutilah. Okey, so sampai di sini saja. Semoga kamu semua berada di rumah bersama keluarga dalam keadaan yang baiklah. So jaga kesihatan. So, semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Okay, selamat beristirahat di rumah. Okay, bye-bye.